لا إله إلا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah dengan kita membuktikan keimanan kita melalui ketaatan ibadah puasa. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita bersungguh-sungguh untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah. Jadi sebelum kita meneruskan perjuangan ibadah kita pada malam ini untuk mencari rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, elok kiranya kita mengambil iktibar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang telah memiliki keimanan untuk dapat sama-sama kita bersabar mendengar peringatan-peringatan. Mudah-mudahan dia dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuan ibadah puasa yang sedang kita lalui ini adalah untuk mengangkat darjat kita supaya menjadi orang yang bertakwa. Dan persiapan Ramadan ni juga sebenarnya tuan-tuan adalah untuk kita menghayati suatu tetamu yang hebat dan peringatan yang selalu kita nanti-nantikan dalam Ramadan, iaitulah malam yang dikaitkan dengan Lailatul Qadar yang padanya diturunkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu telah pun sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita diberikan ingatan. Nabi menggalakkan kita untuk mencari kesempurnaan Lailatul Qadar yang berbetulan dengan memperingati turunnya Al-Quran. Kalau kita duk sambut nuzul Al-Quran, walaupun 17 itu dijadikan satu tarikh yang disambut, tetapi tarikh itu bukanlah satu tarikh yang tepat. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama dari segi ketepatan masa dan tarikhnya, tidaklah menjadi suatu halangan kepada kita, kerana yang kita nampak dan kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana diceritakan kepada kita, masuk saja Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh dengan Al-Quran, dan didatangkan malaikat Jibril khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW memperkuatkan ingatan dan juga ulangan bacaannya. Dan sebab itulah tuan-tuan, para ulama al-amilin, para ulama yang memahami sunnah Nabi, mereka menjadikan keutamaan dalam bulan Ramadan ini ialah membaca Quran. Bukan hanya sekadar tarawih, bukan hanya sekadar sedekah, tetapi yang paling utama ialah banyak baca Quran. Yang tu sampai kita dengar ada kata-kata ataupun riwayat menceritakan tentang Imam Asy-Syafi'i. Ini cukup masyhur, sampai 60 kali dia dapat khatam Quran dalam satu bulan. Kalau kita nak timbang dengan kita, memang tak mampu lah. 60 kali maksudnya dalam sehari 2 kali. Sehari 2 kali, kita sehari nak dapat satu juzuk pun jenuh. 5 tu gagah-gagah, 7 tu kira bagus sikit. Kalau nak dapat 30 juzuk, subhanallah. Kalau kawan-kawan kita yang duk khatam Quran, yang ambil sanad ijazah untuk hafal Quran pun makan masa sehari suntuk, daripada subuh sampai tengah malam baru boleh khatam. Tu pun berhenti makan sat.
untuk nak tasmi', untuk hafalan, untuk dapat ijazah. Tapi Imam Syafi'i dia boleh khatam 2 kali. Tapi tuan-tuan jangan heran lah, sebab Imam Syafi'i dia hafal Quran 7 tahun. Kita 7 tahun tak boleh macam apa lagi, boleh lah, tapi tak selancar dia. 7 tahun tu dia dah hafal keseluruhan. 10 tahun kitab Muwatta, hebat. Kita tak dapat lagi, tera tu. Jadi itu satu kemuliaan, satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang ulama'-ulama' yang terdahulu. Dan lah ni pun ada, khususnya di kalangan orang Arab, yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada mereka untuk hafal Quran. Baik, poin yang kita nak huraikan pada malam ni tuan-tuan, sikit sebanyak yang kita kena usahakan sebagai peringatan kepada kita masing-masing, untuk kita jadikan Ramadan ni satu yang boleh kita manfaatkan, dan manfaat yang besar yang kita dapat, iaitu bagaimana kita nak menghayati Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita nak menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Allah Ta'ala nak memuliakan kita, dan Nabi SAW pun telah menunjukkan kepada kita kemuliaan itu datangnya bukan hanya pada membacanya sahaja, tetapi mestilah disertai dengan mengamalkannya. Dan daripada Ramadan ni lah, sebab tu tuan-tuan, kalau kata kita boleh huraikan secara panjang lebar lah, kenapa Allah Ta'ala letakkan makam taqwa tu, taqwa tu pada satu tempat untuk kita mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dari sudut keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringkat iman manusia ini tuan-tuan dimudah carakan pemahaman dia oleh Syekh Zainul Abidin dalam kitab Aqidatul Najin. Dia kata ada 5 peringkat iman, iaitu peringkat Muslim, peringkat mukmin, dan peringkat takwa yang ketiga. Peringkat yang keempat Muhsin, dan peringkat yang kelima Mukhlisin. Dan orang yang dapat memahami Quran dan menghayati Quran, Allah Ta'ala kata ada 2 peringkat. Mukmin ni peringkat orang biasa-biasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata orang mukmin ni dia kena dengar nasihat banyak. Macam ayat yang saya bacakan tadi, fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Orang mukmin yang sebenar ialah orang mukmin yang dapat menghayati peringatan-peringatan daripada Allah. Dia kena dengar banyak nasihat tu. Dan untuk menghilangkan keraguan dalam dirinya, dia kena tingkatkan sifat kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Macam mana nak dapat takwa ni tuan-tuan? Secara mudah saya bagi tahu, nak dapat takwa ni dia ada 3 step. Yang pertama, dia telah mendapat title orang yang beriman sungguh-sungguh. Apa maksud beriman? Beriman ni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena ada sifat membenarkan, sebab definisi iman ataupun orang yang beriman itu ialah al-iqraru bil lisan. Kita menyebut dengan lidah, ikrar, mengikrarkan dengan lidah, wa tasdiqu bil qalbi, dan juga membenarkan dengan hati, yang Allah Ta'ala Tuhan yang Esa, yang Nabi Muhammad tu pesuruh Allah, wal a'malu bil jawarih, dan kita buktikan dengan amalan-amalan kita yang luaran. Itu peringkat yang pertama. Maknanya step nak dapat takwa ialah kita kena kemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat ni dia kena mengaji. Kemudian yang kedua, dia kena beramal. Iman takkan sempurna tanpa disertakan amalan. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat. Wahai orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Baru dikira sempurna iman. Sempurna iman tu kena beramal. Dan step yang ketiga ialah dia kena berilmu. Sebab tu tak sempurna iman tanpa amal, dan tak sempurna amal tanpa ilmu. Bila ada 3 benda ni, barulah dia boleh sampai ke peringkat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu proses dia tuan-tuan. Kalau kita tak lalu proses ini, maka kita akan stay duduk pada tahap orang yang Muslim sahaja. Orang yang hanya menyatakan keimanan tetapi dia tidak beriman. Sebagaimana Allah Ta'ala kata,
Al-A'rabi, dia kata ada seorang yang masuk Islam. Dalam Quran Allah Ta'ala dah sebut satu hari ada seorang Arab ni, Arab Badawi, mai jumpa Nabi, dia mengaku nak masuk Islam. Maka dia mengucap di hadapan Nabi SAW. Lepas mengucap tu dia bangkit. Dia kata, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan ayat kepada dia, wahai Arab, jangan kau kata kau beriman, tapi hang katalah hang Muslim, sebab iman tu belum masuk dalam hati. Maksudnya, sebab tu definisi iman tadi bukan takat hanya kita menyebut pada lidah, tetapi kita kena benarkan dengan hati kita, dan kita kena buktikan daripada amalan kita. Baru ada sifat takwa. Maknanya bila kita lakukan tiga, saya ulang balik tiga tu pada iman, aman. Tak sempurna iman dan aman ni melainkan dengan ilmu. Ilmu ni lah yang menjadi mengikat kedua benda tadi. Sebab tu nak buat sesuatu, apa bentuk yang kita nak taat pada Allah, dia kena didasari oleh ilmu pengetahuan. Baik. Dan Allah Ta'ala kata ciri ini sahaja yang mampu untuk memahami Quran, mampu untuk menerima Al-Quran tu, baru peringkat terima. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang ada sifat takwa ni, peringkat dia tak akan ragu-ragu dah dengan kenyataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak sempurna lagi untuk memahami Quran, melainkan dia akan ada satu lagi sifat, iaitu sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, ayat yang kedua dan ketiga, iaitu Allah Ta'ala kata, tilka ayatul kitabil hakim, hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran ni, demikianlah Al-Quran tu Allah Ta'ala turunkan sebagai kitab yang penuh hikmah. Maknanya ada pengajaran yang besar, dan dia boleh menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ada sifat muhsin. Maknanya kita nak faham Quran ni, nak betul jadi ahli Quran, dia kena dua ciri ni. Satu taqwa, yang kedua muhsinin. Dan macam mana kita nak faham sifat muhsin ni? Ni saya nak ringkas tuan-tuan. Tazkirah, ringkas je lah. Macam mana kita nak faham sifat muhsin? Muhsin ni definisi dari segi makna elok. Itu dari segi lughah. Muhsinin iaitu orang yang memperelokkan amalan dia. Baik, apa ciri-ciri yang Allah Ta'ala maksudkan muhsinin ni? Ialah orang yang melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala suka, dan dia buat apa yang Allah Ta'ala suka untuk menyukakan orang lain. Ini definisi mudah muhsin ni. Saya ulang balik tuan-tuan, faham elok kan? Sebab kita masing-masing ngantuk. Saya pun sama ngantuk tuan-tuan. Tapi kena bercakap juga, cakap lah kan? Gagah boleh cakap. Baik, muhsin, saya ulang balik. Apa dia muhsin ni tuan-tuan? Muhsin ni ialah kita membuat sesuatu perkara yang Allah Ta'ala suka. Tadi takwa dah satu bab dah. Maknanya dia dah sempurna, dah takwa. Kemudian dia memperelokkan lagi amalan dia. Dia buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka. Selain daripada amalan-amalan fardu dia dah buat, dia buat sesuatu lagi yang Allah Ta'ala suka. Apa dia Allah Ta'ala suka? Allah Ta'ala bagi dah satu isyarat. Allah Ta'ala suka macam mana? Hang ikut apa Nabi buat. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau hampa nak kesukaan, mana Allah nak yang Allah Ta'ala suka, dan hampa suka nak dekatkan diri kepada Allah, fattabi'uni, ikut Nabi, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, maknanya bila ibadat kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala suka, ikut macam mana ibadat Nabi. Dan definisi yang kedua, kita buat apa yang Allah Ta'ala suka untuk kita sukakan orang lain. Allah Ta'ala suka untuk kita ada sifat rahmat kepada orang. Sebab itu akhlak Nabi SAW, pertama, kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala cantik dari segi ibadah. Boleh dikatakan amal ibadah Nabi SAW itu terjerma daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Quran. Termasuklah akhlak Nabi apabila dia berinteraksi dengan manusia ataupun berkomunikasi dengan manusia, dia berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Sebab tu kita kata tadi, Allah Ta'ala suka orang yang menyukakan orang lain. Dan ada hadis Nabi kata, khairun nas anfahum linnasi jami'ah. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi kebaikan kepada orang lain. Ini sifat muhsin.
Jadi bila dia ada sifat ini dan diamalkan dalam kehidupan dia, maka dia akan faham hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Barulah dia jadi orang yang boleh dikatakan sebagai ahlillah. Sebab tu tuan-tuan, kesimpulan dia, kalau hanya sekadar kita membaca Quran tapi tak ada ciri-ciri orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan Quran, orang tu belum lagi dikategorikan sebagai ahlillah. Belum lagi. Sebab hari ini kita terlalu gairah membaca tapi tak beramal. Sebab kita takut apa yang Nabi pernah sebut. Nabi kata ramai yang pandai baca Quran tapi Quran hanya pada kengkungnya saja. Dia tak masuk ke dalam hati, tak diamalkan dan tak dipraktikkan dalam amalan. Satu. Yang kedua, kita takut jadi macam mana Allah Ta'ala kata di dalam surah Jum'ah. Allah Ta'ala gambarkan kepada golongan Bani Israel yang mana mereka ni ada Alkitab. Allah Ta'ala turunkan kepada kita mereka Alkitab, tapi kitab tu hanya jadi ada di belakang mereka saja, tapi mereka tak beramal pun. Dan Allah Ta'ala kata kama salil himar yahmilu asfara. Sikap mereka itu umpama himar, umpama kaldai yang menanggung kitab-kitab yang hebat-hebat di belakang, tetapi tak boleh memberi apa-apa manfaat. Dan orang tak kata himar tu mulia walaupun dia tanggung Quran. Jadi Allah Ta'ala buat perumpamaan macam itulah. Kalau kita pandai baca Quran, sedap baca Quran, tapi tak beramal dengan Quran, himar lah hang tu, bukan manusia, bukan orang yang dimuliakan oleh Allah, tapi himar. Sebab tu orang Arab kalau dia marah ke orang, tuan-tuan, dia kata ya himar. Tu dia marah lah tu. Kalau dia kata ya himar tu, tuan-tuan, jangan kata hai, hang kata aku kandai ke apa ke. Bukan dia kata takat bodoh, tapi dia menghina orang. Itu. Jadi Allah Ta'ala gunakan ungkapan yang sama macam orang Arab guna. Bila Allah Ta'ala buat perumpamaan himar tu, satu gambaran tidak ada kemuliaan. Walaupun Alkitab duduk di belakang dia. Seumpama kita dia baca Quran, kita hafal Quran, tapi kita tak beramal Quran, dan sebagaimana Nabi kata dia duduk kat kengkung saja, tak masuk dalam hati, maka orang tu seumpama himar. Himar yang menanggung kitab-kitab yang Allah Ta'ala kata tentang sifat orang Yahudi. Jadinya tuan-tuan sudah nyemah dirahmati Allah sekalian, hati-hatilah beramal juga, tapi kena ada ilmu. Jangan sampai kita ni berangan-angan nak masuk syurga, bila cerita tentang Quran boleh bagi syafaat dan sebagainya, tiba-tiba dalam bab kita nak beramal Quran tak buat. Takut Quran menjadi hujah pula kepada kita. Kita duk kata Quran tu sahabatku, tiba-tiba Quran tak mengaku kita sebagai sahabat. Sebab nak jadi orang yang mendapat sahabat daripada Al-Quran ini, bukan saja kita membaca Quran, tetapi kita mempraktikkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita dengan kita beramal apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ciri-ciri amalan tadi saya sebut, tuan-tuan. Nak jadi orang yang bertakwa, kena sempurnakan 3 sifat orang yang beriman, iaitu beriman, beramal dan berilmu. Lengkapkan untuk capai takwa. Dan takwa ni kita elokkan lagi untuk mendapat sifat muhsin, iaitu kita buat apa yang Allah Ta'ala suka. Apa yang Allah Ta'ala suka, kita tengoklah apa yang Nabi buat dalam kehidupan dia. Ambillah, tak ambil semua pun tak ambil semua tak apa, tapi jangan singgah semua. Buatlah apa yang mampu kita buat. Contohnya Nabi kalau dalam bab amal ibadah ni, Nabi suka sembahyang qablah dan ba'dah rawatib. Buat yang tu, istiqamah yang tu. Apa lagi yang Nabi suka? Sembahyang sunat witir, macam Ramadan kita buat. Okey, kalau Ramadan ni kita dah tak tinggal, lepas Ramadan pun jangan tinggal. Sebab satu amalan yang Allah Ta'ala suka, antara amalan-amalan yang Allah Ta'ala suka. Dan Nabi buat tu semua yang Allah Ta'ala suka. Sebab tu Allah Ta'ala suka kepada Nabi SAW, kerana Nabi buat apa yang Allah Ta'ala suka. Jadi sifat orang muhsin, hubungan dia dengan Allah ialah hubungan yang terbaik. Dan apa cara yang nak buat baik itu ialah kita melihat apa ibadah yang Nabi buat, dan kita buat apa Nabi buat. Itu antara kita dengan Allah. Kemudian dengan manusia pula, tuan-tuan, kita buat apa yang Allah Ta'ala suka, kita sukakan orang lain. Kita buat baik dengan manusia. Dan jangan diri kita ni menjadi orang yang menjadi punca perkelahian, punca pergaduhan, punca sebagainya. Sebab salah satu daripada peringatan Nabi SAW, contohlah dalam bulan Ramadan ni, bulan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ada satu riwayat Allah Ta'ala mewakilkan para malaikatnya untuk mengumpulkan amal-amal ibadah hamba-hamba Allah untuk dipersembahkan kepada Allah pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Dan Allah Ta'ala melihat setiap amalan hamba-hambanya dan dia beri keampunan kepada kita kalau kita dah memohon keampunan dengan sepenuh-penuhnya. Tapi ada orang yang tak dapat keampunan daripada Allah. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang duk keli sama-sama sendiri. Kan? Allah Ta'ala tahu, dan Allah Ta'ala kata, hak orang ni biar pergi dulu. Walaupun dia buat banyak kebaikan, aku takkan beri keampunan lagi hinggalah dia berbaik-baik dengan orang yang dia pernah, orang duk kali itu. Tengah duk kali itu baik-baik dulu, barulah aku akan ampunkan dia dan terima amalan-amalan dia. Jadi bulan yang Allah Ta'ala tawarkan keampunan ini, tuan-tuan, kalau boleh kita buanglah segala sengketa yang ada dalam kehidupan kita. Politik ke apa, orang politik ni ada duk kali sangat pun. Apakah yang terkait sama ada dengan adik-beradik ke apakah, tolong hindarkan benda ni, termasuklah ahli keluarga, jiran-jiran, tetangga. Kita berbaik-baiklah semua kita. Mudah-mudahan kita mohon keampunan di tengah malam dengan menangis itu, Allah Ta'ala akan berikan keampunan. Sebab syarat Allah Ta'ala nak beri keampunan, kita tak melakukan kesalahan ataupun bermusuhan sesama kita. Yang tu yang sangat penting, tuan-tuan. Jadi kesimpulannya dua perkara yang saya sebutkan. Pertama, nak jadi ahli Quran, dia kena ada apa dia? Baca Quran, amalkan Quran, dan juga jadikan Al-Quran itu sebagai amalan harian kita. Bukan takat membaca, tetapi hidupkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, dalam kita duk berlumba-lumba mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kena ingat satu peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui Rasulnya. Nabi kata Allah Ta'ala tak akan ampun dosa kita sehinggalah kita ni berbaik-baik sesama kita. Kalau ada lagi sengketa antara kita yang kita tak mohon keampunan, maka Allah Ta'ala tak akan ampunkan kita, dan kebaikan yang kita buat Allah Ta'ala akan hold seketika. KIV dulu, KIV dulu, tak akan diberikan apa-apa nilai sehinggalah kita bermaaf-maafan sesama kita. Sebab tu antara budaya hidup kita ni, tuan-tuan, Ramadan, bulan puasa, kita bermaaf-maafan satu sama lain. Harap benda tu kita faham, bukan hanya sekadar adat, tetapi dia adalah satu ibadah yang patut kita faham. Kenapa tujuan, kenapa orang dulu dia orang kata menyemarakkan semangat bermaaf-maafan sesama kita. Sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.